Memang macam itu. Dia punya permainan itu ajalah. Bid'ah syirik kafir, bid'ah syirik khurafat. Kemudian dikatakan lagi, puak ini suka sangat cakap tentang rosak akidah. Sikit-sikit khurafat, sikit-sikit syirik, sikit-sikit bid'ah. Apa cerita ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video di mana Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri menyentuh tentang perkampungan sunnah ke-8 yang berlangsung baru-baru ini dan mendakwa berlakunya pertentangan atau contradiction antara kenyataan Ustaz Dr. Rozaimi dan Ustaz Dr. Azwira. Ayuh kita semak betul atau tidak dakwaan beliau. Apakah ia kritikan ilmiah atau dakwaan kosong semata-mata? Jemput dengan video yang saya masukkan itu. Link bagi video penuh dalam kotak description. Memang macam tu. Dia punya permainan dia itu je lah. Bid'ah, syirik, kafir. Bid'ah, syirik, khurafat dan sebagainya. Tentang berhati baru ni. Di Perlis, dia buat perkampungan sunnah. Saya sebut terang je. Simple je tuan-tuan. Kan Syekh Ali Jumaah main Malaysia, Habib Umar main Malaysia. Ada orang tulis, Alhamdulillah. Nampak tak? Perhatikan. Bila ulama' ni main rasa sejuk sikit Malaysia. Kan? Hujan turun. Tuan-tuan, puak mereka bila dengar je benda ni, oh inilah khurafat. Nabi SAW ajar bila anak Nabi SAW meninggal dunia, berlakunya gerhana, orang duk kata ni semua sebab anak Nabi meninggal. Nabi pun terus betulkan gerhana berlaku bukan kerana kematian seseorang. Kerana apa? Nabi nak betulkan khurafat. Jangan percaya benda-benda ni ada kaitan. Kenapa tak kata pula bila Habib Umar main duit ringgit jatuh? Kenapa tak kata, tengok Habib main RM2 jatuh orang. Dia bagi alasan macam tu. Yang cakap tu pula doktor tu ada PhD. Tuan-tuan bayangkan. Tapi kawan dia bercakap dalam perkampungan sunnah tu sendiri. Dia bercakap, tuan-tuan, kita berapa hari ni panas-panas pelik tuan-tuan. Di Perlis ni panas, hangat. Tapi itulah, Alhamdulillah nampak dah sejuk sikit ni. Mudah-mudahan dengan berkat kita buat perkampungan sunnah ni. Sejuk sikit. Oh, yang tu cakap tak apa pula, tak khurafat pula. Padahal sama aja. Sama saja. Nampak tak dia punya teruknya cara fikir tu, nak khurafatkan orang je kerja. Tuan-tuan, kita bersangka baik, Allah datangkan ulama, orang soleh mai tempat kita. Sekali turunnya hujan, kita bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Kita kata Allah Ta'ala yang turunkan hujan, bukan Habib tu yang turunkan hujan. Allah turunkan hujan, mudah-mudahan rahmat daripada Allah bercucuran sebab ada orang soleh. Itu bukan khurafat. Dia lain macam yang cerita gerhana tu. Gerhana tu dikaitkan dengan benda buruk. Benda buruk tu berlaku dengan sebab satu kematian. Yang itu memang salah. Kita tak boleh kata begitu. Nabi SAW larang. Gerhana berlaku kerana matinya seorang. Jangan kata macam tu. Yang tu khurafat. Yang tu ya khurafat. Tapi kalau datangnya kebaikan, dan kita sebut-sebut kebaikan sebab kita bersangka baik, dan bersangka baik dengan Allah Ta'ala ni benda penting. Salah ke dia cakap macam tu? Tak salah. Kita pun tak salah kalau cakap. Nampak, Alhamdulillah no? Habib mai hujan turun, Alhamdulillah, sejuk sikit. Selama ni panas. Boleh tak kita sebut boleh? Boleh. Dia tak rosak akidah. Tapi puak ni suka sangat bercakap bab rosak akidah. Sikit-sikit khurafat, sikit-sikit syirik, sikit-sikit bid'ah. Baik, beberapa ulasan saya. Pertama, Ustaz merujuk kepada sebuah komen sempena kedatangan dan majlis ilmu Dr. Ali Jumaah dan Habib Umar sebagai, saya nukil semula ya, Alhamdulillah, bila ulama' mari, rasa sejuk sikit Malaysia ini. Saya katakan, tidak benar. Ayuh kita rujuk komen tersebut yang telah pun tersebar luas di media sosial.
fokus kita ialah kepada komen pertama, yakni sejak ulama besar Habib Umar ke Malaysia, Malaysia menjadi sejuk. Perhatikan bahawa tidak ada sebutan Alhamdulillah. Tidak ada sebutan Alhamdulillah sebagaimana yang didakwa oleh Ustaz. Tidak ada baik secara jelas atau isyarat penyandaran perubahan cuaca baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, penyandaran perubahan cuaca baik ialah kepada Habib Umar. Maka tidak benar apabila didakwa dalam komen tersebut ada disebut Alhamdulillah. Kenapa perkara ini penting ya? Penting kerana jika perubahan cuaca itu disandarkan kepada Allah, maka tiada apa-apa masalah dengan komen tersebut. Bahkan ia adalah baik. Namun, apabila tidak ada penyandaran kepada Allah, maka peranan seorang agamawan, seorang ustaz, tak kisahlah dia di puak yang sebelah mana, ialah menegur dan membetulkan. Di sini sungguh saya hairan bagaimana Ustaz Said mengulas satu perkara tanpa mengetahui secara tepat asal permasalahan. Jika beliau rujuk dengan teliti komen dari tangkap layar tersebut, saya pasti beliau akan maklum asal kesalahan adalah pada orang yang memberi komen. Ya, saya maklum bahawa Ustaz Said menyebut ya, saya nukil semula, kita berbaik sangka bahawa Allah datangkan ulama dan orang soleh mai tempat kita. Sekali turunnya hujan, kita bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Kita kata Allah Ta'ala yang turunkan hujan, bukan Habib itu yang turunkan hujan. Allah turunkan hujan, mudah-mudahan rahmat daripada Allah bercucuran sebab ada orang soleh. Itu bukan khurafat. Sekian kata-kata Ustaz Said. Saya berkata, ya betul, ia bukan khurafat sebab hujan tersebut Ustaz Said sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan disandarkan kepada Allah dengan adab yang baik, yakni dengan ucapan mudah-mudahan. Masalahnya, komen yang menjadi asal permasalahan tiada sebarang penyandaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang perubahan cuaca yang berlaku. Maka sepatutnya Ustaz Said menegur yang menulis komen itu, bukannya mengkritik orang yang menegur komen tersebut. Okey, ulasan kedua. Ustaz Said seterusnya mengkritik Ustaz Dr. Rozaimi yang mengatakan bahawa komen dalam tangkap layar itu adalah khurafat. Ayuh kita semak potongan video yang dimaksudkan. Sebelum itu, saya minta para penonton fokus kepada dua kenyataan Ustaz Dr. Rozaimi. Pertama adalah setelah membacakan hadis yang menafikan kaitan antara berlakunya gerhana dan kematian anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ustaz Dr. Rozaimi menyebut sudahlah membesarkan lebih daripada had ini. Okey. Kemudian beliau menyebut lagi, saya baca, saya, yakni Ustaz Dr. Rozaimi, saya bukan nak menghina manusia, tetapi kita ni nak angkat manusia ni lebih-lebih pasal apa? Bermaksud dalam rangka kita memuliakan dan membesarkan para ulama, janganlah melampaui had, janganlah melampaui batas, janganlah ghulu. Bukan tidak boleh memuliakan, bukan tidak boleh membesarkan ulama, tetapi lakukanlah ia pada kadar yang sepatutnya. Kedua, kemudian barulah Ustaz Dr. Rozaimi menyebut ini benda-benda khurafat. Baik, apa kaitan perubahan cuaca, jangan melampaui batas dalam membesarkan ulama dengan khurafat? Nanti saya jelaskan. Kita tonton terlebih dahulu potongan video yang dimaksudkan. Nabi SAW sebut dalam hadis, ketika mana di zaman Nabi SAW pernah berlaku anak Nabi SAW, Nabi Ibrahim meninggal kan? Apa yang berlaku pada hari itu? Gerhana matahari. Sehingga kan ada para sahabat yang kata, oh ni gerhana ni sebab Ibrahim meninggal ni. Nabi kata apa? Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah.
la yankhasifan li mauti ahad wala li hayatih. Sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan tanda kebesaran Allah. Dia tidak pernah menjadi gerhana disebabkan oleh kerana kehidupan seseorang ataupun kematiannya. Sudah-sudah membesarkan lebih pada had ni. Kalau dia tak datang pun, hujan juga kalau Allah Ta'ala nak hujankan. Bahkan negara Habib tu panas, kering kontang. Padang pasir pun perang lagi. Saya pergi dah Yaman ni, saya tengok kering, tak hujan pun, dia duduk hari-hari kat situ. Saya bukanlah nak hina manusia, tapi kita nak angkat manusia lebih-lebih sangat ni pasal apa? Ini benda-benda khurafat. Tapi cuba tengok, dia hanya kaitkan dengan benda yang baik. Itu masa Habib datang, ringgit jatuh, tak nak kaitkan. Habib datang negara kita, ringgit jatuh nampaknya. Baik, sekarang kita kembali kepada persoalan, apa kaitan perubahan cuaca, jangan melampaui batas dalam membesarkan ulama dengan khurafat? Soalan ini kita akan tahu jawapannya. Kita akan faham apabila menonton keseluruhan video atau keseluruhan kuliah Ustaz Dr. Rozaimi. Kuliah tersebut merupakan kuliah subuh di Perkampungan Sunnah ke-8 dengan tajuk Perbezaan Antara Syirik dan Khurafat. Dalam kuliah itu, Ustaz Dr. Rozaimi menerangkan bagaimana syirik dan khurafat boleh berlaku disebabkan sikap yang berlebih-lebihan atau ghulu ke atas orang soleh. Berlebih-lebihan dalam mencintai, memuliakan dan membesarkan orang soleh. Kesalahan tidak terletak pada orang soleh itu, tetapi pada sikap orang ramai terhadap orang soleh tersebut. Demikian juga maksud khurafat, iaitu cerita-cerita yang diletakkan garam, yang disedapkan dengan pembohongan dan penipuan. Ayuh kita tonton sebahagian daripada kuliah tersebut. Ini adalah potongan daripada kuliah yang sama dengan apa yang saya mainkan sekejap tadi, di mana Ustaz Dr. Rozaimi menyentuh tentang Habib. Ia bukan dua kuliah yang berbeza. Link video bagi kuliah ini saya berikan dalam kotak description. Sebelum itu, sedikit tambahan. Saya sangat-sangat menganjurkan sesiapa yang belum untuk menonton kuliah ini supaya kita dapat kenal bahawa syirik dan khurafat boleh bermula daripada sikap ghulu terhadap orang soleh. Bahkan dikatakan inilah permulaan syirik apabila kaum yang Nabi Nuh diutuskan kepada mereka, apabila orang-orang soleh di kalangan mereka meninggal dunia, mereka membuat gambar, kemudian membuat patung sekadar untuk mengingati orang soleh tersebut. Tetapi lama-kelamaan ia berubah kepada menyembah patung orang-orang soleh itu. Mereka mendakwa masih menyembah Allah dan patung itu sekadar wasilah atau perantara yang mendekatkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi perkara ini sangat penting kerana masih ada di kalangan umat Islam, termasuklah ustaz-ustaz yang menyangka mensyirikkan Allah itu hanyalah apabila seseorang itu menyembah patung, pokok, batu dan lain-lain objek. Padahal syirik itu wujud dalam pelbagai bentuk, antaranya bermula dengan niat baik memuliakan orang soleh, tetapi kemudian bertahap-tahap berakhir dengan penyembahan kepada orang soleh tersebut. Baik, ayuh kita dengar potongan video yang saya maksudkan. Khurafat ni apa dia pula? Seperti mana yang telah dihuraikan sebelum ni, bahkan dalam forum pun sebut, forum saya sebut, khurafat diambil daripada perkataan khurafah. Hadisul khurafah apa dia? Hadis mustamlah bil kadhib. Hadis ataupun cerita-cerita, penceritaan yang diletakkan garam, yang disedapkan dengan pembohongan dan penipuan. Kedua-dua syirik dan juga khurafat ini masuk ke dalam masyarakat Muslim disebabkan oleh beberapa perkara. Yang pertama,
disebabkan oleh kerana ta'jub dan pemuliaan yang melampau. Seperti mana ayat Quran yang saya bacakan tadi. Bermulanya syirik dalam masyarakat manusia ni disebabkan kerana kecintaan kepada orang saleh. Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasr, orang saleh. Demikian yang diceritakan oleh Ibn Abbas, orang saleh, bukan orang jahat. Okey, sudah faham semua? Maka komen yang menjadi asal permasalahan adalah khurafat apabila ditambah garam bahawa kononnya cuaca sejuk disebabkan kedatangan Habib ke Malaysia. Ia tidak menjadi khurafat andai ia ditulis sebagaimana yang disebut oleh Ustaz Said yang saya nukil tadi ya. Misalnya, alhamdulillah cuaca sejuk di Malaysia, saya bersangka baik. Mudah-mudahan ia adalah rahmat Allah disebabkan majlis ilmu dua ulama yang datang ke Malaysia. Permisalan. Barulah okey kan? Dua ulama itu ialah Habib Umar dan Dr. Ali Jumaah. Okey, ulasan ketiga. Ustaz Said menyebut tentang kawan Dr. Rozaimi, yang ini Ustaz Dr. Azwira, dalam program Perkampungan Sunnah yang sama, yang menyebut perkara yang sama, yang ini mengaitkan perubahan cuaca baik kepada Perkampungan Sunnah. Lalu Ustaz Said berkata, oh, yang tu cakap tak apa pula, tak khurafat pula, padahal sama aja. Sama aja. Beliau berkata lagi, nampak tak mereka punya teruknya cara fikir tu nak khurafatkan orang aja. Baik, ulasan saya sangat bagus. Ulasan Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jofri tadi, kerana ia menunjukkan betapa pentingnya diadakan majlis ilmu bagi menerangkan syirik dan khurafat. Ini kerana seorang ustaz pun tak boleh bezakan yang mana khurafat dan yang mana mentauhidkan Allah, sehingga dikatakan apa tadi? Padahal sama aja. Sama aja. Tak sama, wahai ustaz. Baik, sekarang saya akan mainkan video Ustaz Dr. Azwira yang dimaksudkan. Perhatikan beberapa perkara. Saya minta para penonton fokus kepada beberapa perkara yang saya akan highlight ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita perlu menjadi pandai, kita perlu memandaikan diri kita. Kita mesti tajam untuk menangkap beberapa perkataan yang kalau kita dapat tangkap, selesai masalah. Bila tak dapat tangkap, sama ada kerana otak tumpul atau apa-apa sebab lain, sel-sel tak berhubung ke, sel-sel dah keluar daripada otak ke, maka itulah akan timbul dakwaan kononnya berlaku pertentangan. Okay? Baik, fokus kepada beberapa perkara. Pertama, perhatikan Ustaz Dr. Azwira tidak menyandarkan atau mengaitkan perubahan cuaca baik di Perkampungan Sunnah kepada mana-mana individu. Tidak kepada sultan, tidak kepada raja, tidak kepada Datuk Mufti, tidak kepada mana-mana asatizah. Kedua, perhatikan ketika menyebut perubahan cuaca, Ustaz Dr. Azwira tidak membesarkan mana-mana asatizah, ulama atau orang soleh. Bukan sekadar tidak membesarkan secara hulu, tetapi tak membesarkan langsung. Yalah, nak membesarkan macam mana kalau nama sesiapa pun langsung tidak disebut. Ketiga, perhatikan Ustaz Dr. Azwira menyandarkannya kepada Allah dengan menyebut rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, perhatikan Ustaz Dr. Azwira tidak sekadar menyandarkan rahmat dan berkat itu kepada Allah, sebaliknya berkata, kita harap. Ya, ada perkataan harap. Kita harap inilah satu keberkatan. Kita harap kita harap itu satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah adab yang baik, seperti mana yang dikatakan juga oleh Ustaz Said yang saya bacakan pada awal tadi, mudah-mudahan rahmat daripada Allah. Kelima,
Kemudian Ustaz Dr. Azwira membacakan sebuah hadis sahih. Hadis ini penting bagi membantah teori Ustaz Said. Ustaz Said, kalau kita ingat, beliau berkata ketika mengulas video Ustaz Dr. Rozaimi, apabila berlaku perkara buruk umpama kematian, memang tak boleh disandarkan kepada orang kerana itu adalah khurafat. Jadi perkara buruk tak boleh sandar kepada orang kerana itulah khurafat. Maka dalam hadis yang dibacakan oleh Ustaz Dr. Azwira, perkara baik pun seperti hujan tidak boleh disandarkan kepada apa-apa mahupun sesiapa melainkan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis yang Ustaz Dr. Azwira bacakan itu, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk ya. Ia dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan lain-lain. Antaranya sila rujuk Sahih Al-Bukhari, hadis nombor 980, atau penomboran lain hadis nombor 1038. Baik, ayuh kita tonton dan dengar. Ingat ya, 5 perkara yang saya suruh tuan-tuan dan puan-puan fokus sebentar tadi. Sehari dua ni hujan. Sebelum ni pun ada hujan, tapi hujan yang datang bersama ribut. Ada banyak juga rumah kampung-kampung yang rosak, terangkat bumbung. Tapi hujan 2-3 hari ni, Masya Allah, dia tak ada angin kan? Dan meredakan bahang panas. Kalau tidak, bahang dia memang tak tahan kat Perlis ni. Tengah hari kalau tak duduk dalam bangunan yang ada bayang, memang tak tahan. Jadi kita harap inilah Allah satu keberkatan. Kita harapkan itu satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah, waktu selepas Nabi solat subuh, dan solat subuh di Hudaibiyah itu dilakukan selepas hujan turun di Hudaibiyah. Sewaktu perjanjian Hudaibiyah itulah, maka Nabi berpaling, aqbala ala nas. Nabi kata, atadruna madza qala rabbukum, kamu tahu ke apa yang Tuhan kamu firmankan? Jadi sahabat jawab, sahabat waktu itu disebut dalam riwayat yang sahih, riwayat Bukhari, bilangan sahabat pada waktu itu secara spesifik disebut 1,400 orang waktu peristiwa Hudaibiyah. Sahabat kata, Allah wa rasuluhu alam, hanya Allah dan Rasul sahaja yang tahu apa yang Allah firmankan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Pagi ni ada sebahagian daripada hambaku menjadi orang beriman dan sebahagian lagi menjadi orang kafir. Pagi ni. Kemudian Nabi teruskan lagi. Ini hadis kursi lah, sebab Nabi sebut apa yang Allah firmankan dalam bentuk hadis kursi, bukan ayat Al-Quran. Fa ammal ladzi yaqul mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Adapun orang yang kata kami diturunkan hujan dengan berkat kelebihan dan rahmat Allah, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Itulah orang yang beriman denganku dan kufur dengan bintang. Wa amal ladzi yaqul mutirna bi nau'i kadza wa kadza. Ada pun orang yang kata kami hujan ini turun disebabkan pergerakan bintang sekian-sekian, pengaruh bintang sekian-sekian, kuasa bintang sekian-sekian. Fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Itulah orang yang kufur denganku dan beriman dengan bintang. Betul, kita diberikan masa seminitnya. Seminit saja lagi. Seminit sahaja. Jadi kita harapkan dengan majlis ini kita dapat keberkatan lah, ya. Itu yang kita harapkan. Amin. Okey, sudah jelas semua. Pertama, tiada sandaran kepada mana-mana manusia. Kedua, tiada gulu kepada mana-mana orang soleh. Ketiga, sebaliknya, penyandaran adalah kepada keberkatan dan rahmat Allah. Keempat, itu pun dengan adab kita berharap. Kelima, hadis yang dibacakan, hujan pun
hendaklah disandarkan kepada Allah. Baik, ulasan kelima. Sebenarnya bukan Ustaz Said seorang sahaja, tetapi saya ada baca beberapa individu lain yang turut mengkritik. Kononnya berlaku pertentangan antara kenyataan Ustaz Dr. Rozaimi dan Ustaz Azwira dalam satu perkampungan yang sama. Padahal terdapat perbezaan yang sangat ketara. Ustaz Dr. Rozaimi berbicara tentang sikap ghulu kepada orang soleh sehingga disandarkan perubahan cuaca kepadanya. Sementara Ustaz Dr. Azwira pula berbicara tentang perubahan cuaca yang disandarkan kepada keberkatan dan rahmat Allah. Itu pun dengan adab yang baik. Yang ini kita berharap. Seperti yang saya katakan, bukan Ustaz Said seorang sahaja yang mengkritik seolah-olah berlaku pertentangan. Cuma kritikan Ustaz Said ada tambahan cili padi dan lada. Saya nukil balik ya perkataan beliau. Teruknya cara fikir nak khurafatkan orang saja. Sekarang ni siapa yang teruk ya? Justru saya nasihatkan kepada diri saya, Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jofri dan semua, bersederhanalah dalam mengkritik orang yang kita berbeza pendapat dengannya. Ini kerana boleh jadi kritikan itu kembali kepada diri kita yang mengkritik. Ulasan ke-6 dan terakhir. Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jofri menyebut di permulaan video yang saya mainkan tadi, memang macam itu, dia punya permainan itu ajalah bid'ah syirik kafir, bid'ah syirik khurafat. Beliau berkata lagi di akhir video, puak ini suka sangat cakap tentang rosak akidah. Sikit-sikit khurafat, sikit-sikit syirik, sikit-sikit bid'ah. Bagi saya ini adalah pembuktian yang jelas orang yang suka membuat tuduhan ke atas kami para pencinta sunnah, mereka sebenarnya tidak tahu apa yang mereka tuduhkan. Meskipun yang menuduh itu ialah seorang ustaz, berpakaian sebagai seorang ustaz dan berceramah di masjid atau surau. Dan sudah tentu ada tauliah juga. Moga-moga Allah menunjuki kita semua, para ustaz dan ustazah yang berbicara berdasarkan sikap adil, rendah diri dan berdasarkan ilmu yang sahih, supaya kita orang awam ini termasuk saya dapat mengambil ilmu daripada mereka. Baik, demikianlah 6 ulasan dari react saya. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.